261 kan. Apakah 16 benda 141 261 tu? Fibo. Fibo. Tu. Ni kan. Aha. Okey. Cerita dia, adakah daripada sini sampai sini 500 pip? Tak. Dia Ni dia 300 pip. 330. Adakah daripada sini sampai sini 500 pip? Ini dapat 500 pip. Ya. Tapi Kalau selalunya daripada 100 ke sini 200 pip. Maksudnya 20 pip So kalau tanya saya, kenapa abang ambil 200 pip? Kenapa tak ambil 50 pip? Kenapa tak ambil 500 pip? Sebab dapat Sebab target dia dia tu tinggi. Yes. You tak tahan dengan dia punya naik turun. Emosi. Emosi terganggu. Tapi kalau 200 pip, nampak tak? Daripada sini sampai sini dah 200 pip, dah tutup. Kat sini boleh re-entry lagi. Tambah lagi. 200 pip, tutup lagi. Kat sini dia turun. Tambah lagi. Dia naik sampai 200 pip, tutup lagi. Kat sini tambah lagi. Dia naik lagi sampai sini, 200 pip, tutup lagi. So lagi banyak peluang untuk kita masuk position. Okeynya macam tuan set kat saya tadi, kiranya every 20 pip dia akan close terus Yes. Okey, Itu maksudnya gunanya. tak payah target dah, tak payah enter tulis dah dekat price tu kena buh TP apa. Tak payah. Dia dah auto. Okey, faham. Ni. Tu maksudnya Auto stop layer loss ni dia dah auto. Stop loss pun sama 20. makanya kalau contoh stop loss tu dia lepas 20 maksud puk dia ketuk terus Iya, betul. Okey, baik. Cuma masuk position, kenapa saya cakap tunggu candle siap baru masuk sebelah. Tunggu candle siap baru masuk sebelah. Sebab kalau kata yang masuk tengah-tengah ni, contohlah kat sini, tengah-tengah naik, ni kat sini baru yang masuk. Kat sini masuk position. Nampak tak dia punya retracement? Nampak? Tapi sebelah turun. Sebab bila dia punya retracement, dia turun. Kat sini masuk, sampai sini, tak sampai 200 pip lagi. Lepas tu dia turun balik. Dia naik lagi sampai sini. Ni baru dapat 200 pip. So kita tak nak you masuk position bila dia tengah-tengah. Kita nak masuk dekat sini, masuk dekat bawah ni. Bila nampak momentum buy dekat candle hijau, jangan masuk. Cari candle merah. Nampak candle merah, kita masuk. Nampak candle merah, kita masuk. Okeynya kalau candle merah, kita masuk. Kayaknya kalau kita nampak momentum dia tengah buy, tunggu candle merah baru kita masuk position buy. Correct, betul. Itu kita panggil candle retracement. Selalunya kan orang nampak candle hijau terus buy. Jangan. Candle merah yang kita nak. Bila momentum buy, candle merah ni yang kita nak untuk kita entry position. Re-entry. Bukannya candle hijau. Re-entry position. Ini semua tempat re-entry position ni. Sebab ini semua tempat re-entry position. Sebab tu saya tengok kadang hari perkataan nampak je naik puk terus boleh buy, tapi tak tahu nak buy jangan. sebab kita, contoh BC yang kita nampak hijau dah, dia naik atas, kita puk dia buka hijau lagi macam tu. Dia macam ni lah. Kita nampak ABC, dia break 100 kan, dia naik, kita pun masuk kat sini. Ini nasib baik sebab dia naik lagi. Kalau dia tak naik, dia sebenarnya yang bagus candle merah ni kita masuk. Kalau you memang tunggu dekat level 100, dekat sini kita masuk. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 position bro. Sini saja 7 position untuk kita masuk. Kalau masuk 0.1 20 pip maksudnya $70 dah. Yes. Okey. Bukan $70. Kalau 0.10 yes $70. Okey. Kalau 0.01 baru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. $14. Jadinya bila kita nampak position macam ni, ini yang orang panggil layer. Kat sini mungkin masuk 0.01. Dekat sini masuk 0.02. Dekat sini mungkin dia masuk 0.03.
Dekat level ni mungkin masuk 0.04. Dia akan naik dan naik. Okey. Ni orang panggil layer. Position dia makin besar. Kat sini kita masuk mungkin 0.05. Kat sini masuk 0.06. Okey nampak. Adakah dekat sini sampai sini 300 pip maknanya dekat sini you punya position dah close dah. Okey. 200 pip ni dah close. Dah selamat dah you. $2, $4, $6, $8, $10, $12. So berapa dah total? 12, 22, 30, 36. Saya tambah semua. Jadi kalau you dapat ikut betul-betul, memang you senyum je. Tak ada nak pening. $42 $42. Sebab apa? Dah ada saya punya anak murid yang buat 6,000 dalam masa seminggu. Allah. Saya pun terkejut. Cakap, ui, aku pun tak pernah lagi buat macam tu dekat dia. Dia lenggak tuan. Tak tahu maksudnya dia cepat betul. Dia faham, Dia cepat gila. So macam ni tambah. 22, 30, 40, $42 bro. Betul. So you boleh dapat lebih lagi daripada apa yang you target tadi. Kan kiranya kalau nak tahu dia momentum tu nak stop dah macam mana? Momentum nak stop. Contoh stop nak stop menaik dah. Ini kita ni dah lompat jauh ni. Nanti. Okey. Nanti kita masuk kat sini. Kita ni nak tahu dia punya movement tu dah habis. Nak tahu movement dia dah habis. Okay. Dia punya trend adalah kenaikan dia ni dia buat new high. Yang new ni high. kita panggil apa tau? Dekat sini dia buat high. High. Okay. Kat sini dia buat high. Once dia break dan dia buat high. And then dia start buat new high. New high. Okay, dia buat new high. Dia buat high. Okay, kita panggil kat sini dah. Ni dia punya high ni. Tapi biasanya saya akan pakai new high dulu. Okay. Kenapa new high dulu? Kenapa tak terus high? Sampai dekat sini pun masih new high. Okay. High tu maksudnya paling tinggi. Yes. Baru kita panggil dia sebagai high. Why? Sebab apa? Bila dia turun, dia buat new low. Kat sini dia buat new low. So, bila dia buat new low, maksudnya trend high ni dah kena break. Sebab tak dia break ni, dia buat new low. So bila dia buat new low, okay, yang tiga segi ni kita panggil fractal tau. So fractal ni adalah belah atas ni adalah you punya resistance, belah bawah ni you punya support. So atas ni yang mana ada fractal itu adalah yang paling tinggi. That's why dia ada fractal. Kalau tak ada fractal dia bukan high. Dia bukan low. Okay. So kita ambil yang mana ada fractal sahaja. So okay, itu nampak. Senang dia kita pakai fractal. Nampak dah tanda tang mana dia buat new high new low. Okay. Betul. So bila you dah nampak dia dah buat high, tiba-tiba kat sini nampak ada rejection, dan dia turun dia buat new low. Dan ni adalah high, ini adalah dia punya new low. Dekat sini dah nampak ada ABC sell. Kan? Dan kita monitor pula. Bukannya terus nak ambil sell kita kena monitor dulu. Adakah dia nak buat low lagi. So ni dia dah buat new low, ni dia buat new low lagi. Adakah dia nak buat lower low? So dia dah buat new low kat sini. The next dia tak buat low lagi. Nampak? Dia naik balik. Yang ni kita kena jaga. Tuan. Kalau dia tengah menurun, kalau kita nak buat re-entry, kita seeloknya masuk kat candle yang warna hijau tu. Macam mana ulang balik? Contoh kalau dia tengah proses sell kan. Kalau kita nak masuk re-entry tu sesuai masuk dekat candle yang warna hijau tu. Yes. Okay. Kayaknya dia berlawanan dengan buy. Ya, betul. Buy merah. Bila buy kita masuk kat merah, bila sell kita masuk kat hijau. Okey, faham.
So macam ni dah dapat, you nampak ada setup ABC sell. Tapi adakah setup ABC sell ni kuat? Dia belum Tak break lagi. level Dia tak 100. break satu hari. Tu. Yes, Sebab once dia semalam break 100, dan baru kita tahu oh ni dah tukar trend. Tapi apa yang menjadi roadblock dia adalah itu gunanya kita punya moving average 50 ni. Okey, nanti ni kita dah masuk. Bila you masuk chart, nak masuk trade setiap hari. Okay. Apa yang kita buat adalah so first kali kita tengok kita punya chart kita dekat time frame H1. Okey. So nanti lama-lama nanti you akan faham bila masa nak pindah ke H4, bila masa nak pindah ke daily punya time frame. Okay, untuk permulaan ni tak payah terus nak masuk daily. Sebab macam hari, you tengok saya punya video minggu lepas, dekat sini saya bagi sini lah, saya kata hari Isnin, Selasa, dia turun. Dan hari Rabu akan naik. Sekiranya dia bounce kat sini kan. Dan hari Rabu dia naik. Rabu, Khamis, Jumaat. Sebab. So, macam tu je cara bacaan dia sebenarnya. So kita pun tak ada tension. Kan? Tapi tengok dekat time frame kecil dulu. Biasanya kita akan pergi sampai D1 lah. Tapi kalau tak ada apa-apa indikator yang menarik kat sini dan kita terus ke H1 saja. Kenapa ke H1? First kali you kena tengok. Sekarang ni price punya movement tengah buat apa bro? Naik. Momentum tengah bullish. Maksudnya ni dia turun, dia naik. Sekarang ni masih menaik. So kita tahu major trend dia adalah bullish. Okay. So major trend bullish. Okay. Satu. So you tukar jadi line chart. Apa kita nak kena buat ialah you kena marking kat mana support dekat mana resistance. Okay. Boleh tak saya nak marking support dekat sini? Bucu yang ni price kan? Price paling low adalah kat sini. Saya marking itu sebagai support. Boleh tak? Boleh. Lepas tu resistance saya marking kat atas ni. Maksudnya bucu paling dekat. Betul? Betul. Dengan price. Okay. Resistance okey, tak ada masalah, boleh marking sini. Tapi support tak boleh marking sini. Kenapa tak boleh? Ni support yang kuat, tapi kenapa tak boleh marking sini? Sebab bila kau pergi kat time frame kecil, M30, M50 ni kan, biasa aku tak tengok sini tu, aku terus ke M5. Nampak berapa jauh jarak dia? Jauh kan? Berapa pip ni? 1900 pip bro. So rugi lah. Jadinya kita nak cari dekat mana support terdekat. So bila tak ada dan kau kena scroll ke belakang untuk cari dekat mana support terdekat dengan current price. So support terdekat dengan current price ada dekat sini. Ini support terdekat. And terdekat M5. Nampak tak? Jauh scroll. Sebab bila price movement, price bila dah gerak, dia dah break, dia buat new high, dia tak ada benchmark. Kalau dia dekat tengah-tengah, dia senang. Oh ni, dia break ni, dia naik. Dia break ni, dia turun. Tapi bila dia dah break, dia buat new high dan dia kena cari previous high dia bila. Itu yang kita akan tengok, oh ni H1. Tak nampak. Kita tengok H4. H4 tak nampak. D1. Oh D1 kat sini je. Baru kat sini je. Sebab ni dia belum break high lagi ni. Dia dah break high tapi tak close atas. So, besok pagi bila dia buka kita nak tengok. Dia close kat atas ke kat bawah. Kalau dia close bawah, next candle dia buat merah. Besok dan lusa kita akan main sell. Dia akan balik-balik kepada kita punya movement hari tu juga. Retracement mode.
Contoh kau dia buat merah, lepas tu, turun lah. oh, maksud dia lepas Sebab lepas ni kalau dia buat merah dan dia turun, maksud dia akan kita akan misal. yes. So berapa kuat dia punya sel, lepas tak balik dekat hampa ni. Dia break tak? Bila dia turun, dia break kita punya support ni, dan baru tengok next support kita. Ini yang baru kita ambil dekat sini. Boleh tak nak ambil next support dekat sini? Tak Boleh tak boleh, tak boleh lah, sebab tu yang before kau boleh. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Sebab apa, ni pun support become resistant become support. Ni resistant, ni support. Mak. So dia kuat juga. Ini double support. So line ni semua memang dia punya roadblock. Dia dalam trade ni tak ada betul, tak ada salah. Sebab apa? Market bukan kita punya. Tetapi kita nak identify dekat mana dia nak break. So kalau dia langgar ni, then dia break, next level dia akan pergi adalah dekat sini. Support Okay, yang apabila belum ni. price turun, you tak payah cari resistance. You cari support, support, support. Bila price naik, you cari resistance, resistance, resistance. Ada orang dia, oh ni kena cari resistance, oh ni kena cari support. Tak payah pening. Bila price punya movement tengah buy, you sentiasa cari new resistance. Resistant. Tapi bila price tengah turun, you sentiasa naik cari new support. Faham tak? Okay, clear tak? Okay, clear. So yang ni buang dulu. Jangan banyak-banyak lain. Saya tak suka pakai banyak lain. Saya suka pakai dua je. Sebab apa? Price bukan je bergerak terus turun kan. Dia akan gerak satu candle. So daripada situ you boleh monitor pergerakan market. Dia break support ke dia break resistance. Sekiranya dia turun sampai sini, dia tak break support. Maksudnya apa tu? Dia akan naik. Yes. Sini kita nak masuk position apa tu? Buy. Yes. Kalau kata dia sampai sini, tak break support, kita punya level SB, which is support before. Okay, ini line support before. Yang atas ni adalah kita punya line resistance before. Okay. Sekiranya price, dia turun, dia tak break dia punya support, dekat sini adalah the best position untuk re-entry buy. Okay. Okay. Dekat sini, dekat line support ni is the best position to re-entry buy. So bila dia naik, dia tak break pula resistance. Dekat atas ni adalah Entry the sell. best position untuk re-entry sell. So kita sentiasa ada option. Bukan tak ada option, ada option. Cuma kita nak kena tahu. Nak re-entry sell ke nak re-entry buy. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kebanyakan orang dia nak apa dia nak. Itu salah. Maksud faham tak maksud dia nak apa dia nak? Kalau dia nak sell, dia nak sell. Aku nampak buy ni, dia mesti buy ni. Tak boleh macam tu. Sebab market bukan ikut cakap kita. Tapi kita nak tengok dia ni nak gimana. So bila dia break, dan kita re-entry. Bila dia break, kita masuk buy. Bila dia tak break, dan kita boleh masuk sell. Okay. Yang tu clear? Okay. So support ni kita kena tengok support yang sebelum-sebelum ni kat time frame H1 ni. Itu sekali je bila kita nak marking. Once you dah marking, dah tak payah tengok dah. Dan you concentrate dekat you punya position je. Which is dekat mana? Kat sini. Kat time frame lagi kecil. Ni katalah you nak biar marking macam ni kan. Okay, marking. Awal-awal ni kalau tak tahu, you marking je, tak ada masalah. Tak ada siapa marah pun bro. Orang nak tengok you punya cak, apa banyak nak kau marking ni? Aku faham.
Kau Betul. faham lah. Kau tak faham, tak apa lah. Ni aku punya chart. Yang penting you faham. Orang lain nak cakap apa tu dia punya hal. Tapi yang penting you tahu apa you nak buat. Dekat mana you nak re-entry. Dekat mana you nak cut loss. Okay. So, macam ni, kita dah bagi tahu tadi, MA50 adalah kita punya roadblock. MA50, MA200 kita punya roadblock. Ni kena sentiasa ingat bro. MA200 kita punya roadblock. Biasa orang tak ingat benda ni. Padahal aku sentiasa pesan. Sebab apa? Dia nampak price jalan cantik, oh ni boleh pergi lagi ni. Tak. Kalau Dia dia, turun bukannya semestinya kata dia dia turun dia tu nak terus turun. Tak. Kalau dia tak berjaya break roadblock MA50, dia akan naik. Ini adalah tempat re-entry buy. Tapi bila dia break MA50, dia akan cari 200. dia akan cari 200. Apa syarat dia? Make sure candle close dulu. Dan you tengok next candle dia buat apa. Kalau next candle dia buat merah, then you boleh re-entry sell untuk ambil sampai MA200. Tapi next candle dia buat buy, dia buat candle buy, dia masuk buy. Oh, kalau dia Contoh, betul lah, kalau dia break, lepas tu dia buat candle hijau, maksud dia entry buy. yes. Contoh, bawah ni je dah ada. Nampak? Dia break, lepas tu dia buka hijau. Nampak? Dia break, dia buka hijau. Dia break, dia buka hijau. Dia break, dia buka hijau. Okey. Macam mana pula yang dia break, dia jadi merah terus? Macam ni. Dia break, tutup bawah, merah. Terus Merah turun. dia turun. Terus ke bawah. Lepas tu baru dia bounce. Bila dia bounce balik, tak lepas MA50, re-entry sell. Dan dia turun. Turun dan turun dan turun dan turun sampai dia jauh daripada MA50. Ini yang saya cakap, bila dia jauh daripada MA50, dia akan cari balik MA50. Dan dia turun, dia naik balik, dia nampak dia naik kan sampai MA50. Dan dia turun, dia tak buat new low. Ni yang kita cerita new low tadi. Dia dah low, dia punya lower low dia. Dia naik, dia turun balik tak buat new low ataupun new lower low. Dan dia akan naik. Yang ni yang kena jaga. Yang ni dah sedap dah buat sell. Tiba-tiba tak jadi sell lagi. Ini kena hati-hati. Ini last untuk you ambil profit atau cut you punya sell position. Oh. Dia bagi peluang. Dia mesti akan bagi peluang untuk kita cut. Cuma kita nampak dan tak nampak je. Sama juga bila dia dah naik. Nampak? Dia naik, dia bagi peluang. Faham? Dia turun. Dia naik lagi tak? Dia break, dia buat new high. Sentiasa akan ada bro. Setup ni sentiasa akan ada. So you kena ingat dekat mana roadblock. So ni satu roadblock, ni dua roadblock. Adakah support and resistance ni kita punya roadblock juga? Ya. Betul. Support and resistance adalah kita punya roadblock. Okay. So apabila kita masuk market, so you dah marking ni, dah tahu dekat mana MA50, dekat mana MA200. So macam mana kita nak baca market? So nak baca market, setiap kali bila price berjalan, you identify dulu dekat mana high. Contoh macam kita start dekat sini ya. Contoh kita start dekat sini. Belakang ni jangan pandang So ambil ni je ke depan. So bila you start dekat sini, kat mana high? Atas ni adalah high lah kan? Okay. So atas ni kita consider sebagai dia punya high. Kat mana low? Kat tengah. Bawah ni adalah low. Kita cari mana betul-betul low bro. Oh, okey. So kalau price start dekat sini, okay, ni paling low dia. Okay, ambil sini sebagai low. Kita tak ambil kat sini sebagai low. Sebab apa? Setiap kali kita nak tarik Fibo, kita kena ambil mana low. So bila ada ni low dia. Ni ABC dia. Oh, maksud dia akan naik sebab si dia duduk kat tengah. So setiap kali bila price buka hari baru je, kita kena identify dulu. Biar market jalan, kat mana low, kat mana high. Kita nak cari tu dulu.
So bila you dapat tahu, okay, ni high, ni low. Kat situ lah you punya A, B tadi. Dan kita akan nampak dia punya movement. Okay. Kat sini ada high. Kat sini kita dah, oh ni ada A, ni ada B, ni ada C. Dan kita marking A, B, C. Tengok dia break tak break. Tak break, tunggu dulu. Sampai dia break. Ataupun dia nak naik. Kan? Kita nampak momentum tadi, kata momentum trend masih bullish. So penurunan ni adalah retracement. So dia turun ni kita entry buy. Entry buy. So apa yang membantu kita lagi satu ialah, so far tu faham Faham. Kat bawah ni nampak stokastik. Saya tak cerita lagi stokastik ni. Betul? Betul. Okay. Stokastik ni dia ada level 0 sampai 100. So dekat sini nampak ada 5 line. Tengah-tengah ni level 50. Dia penentu antara buy dan sell. Apabila price ni you nampak color line putus-putus color putih ni, yang warna putih ni diikut pergerakan candle. Candle naik dia ikut naik, candle turun dia ikut turun. Ikut je. Okay, itu candle line putih. Lagi 3 line, yang color kuning ni ada level 100, pink level 65, hijau ni kat level 35. So dia ni menentukan trend market. Market macam ni, kalau dia nak turun, dia semua akan turun. Kalau dia nak naik, dia semua akan naik. Dekat mana dia kuat? Apabila semua line ni jadi satu macam ni. Oh, duduk sekali semua. Yes. Apabila semua 4 line ni jadi satu, dia turun, semua sekali naik. Itu you nampak kat sini candle punya pergerakan, semua menaik. Nampak? Betul-betul rendah kat sini. Kat sini, bila dia dekat bawah, kita standby, buy. Nampak? Bila dia dekat atas, kita standby, sell. Okay. So, bila dia dekat bawah, you tengok semua sekali line jadi satu, you standby, buy, dan you akan nampak. Yang ini yang membantu you untuk, betul tak kita nampak ada setup buy? Bawah stokastik membantu kita tengok, oh betul lah. Kita ni dah dapat ABC buy, kat bawah ni pun nak naik. So itu membantu kita. Tapi jangan bergantung pada stokastik. Kita kena bergantung pada setup. Stokastik ni membantu, dia akan tunjuk, oh trend nak naik. Tetapi macam ni, nampak tak? Bila dia, color pun tinggal satu je. Momentum masih bullish. Sampai dekat sini dia start pecah. Bila dia start pecah, momentum dia kecil. Candle semua kecil. So dia akan pecah. So dekat sini nanti besok, kalau dia nak turun, semua ni akan jadi satu bro. Dia akan turun. Kalau dia nak naik, semua akan jadi satu untuk naik. Contoh macam dekat sini, nampak? Bila semua jadi satu, macam ni. Pergerakan besar. Dia dah pecah. Dia kan jarak-jarak ni kan. Bukan semua jarak-jarak. Candle kecil-kecil. Buka hari baru. Candle masih kecil. Market belum buka lagi. Pre-market opening. Dia dah start jadi. Dia dah start rapat. Yang kecil Lepas tu candle start panjang. So semua dah jadi satu. Dia buat base. Dan dia start spike. Pump dia naik. Naik. Dia buat high. Dan dia junam balik. Dia buat low. Ini dalam masa tak sampai 1 jam ni pergerakan ni loh. Tak sampai 1 jam loh. Tengok dia gerak pukul 9.04. Pukul 2. Pukul 9 pagi lah. Dia naik. 1 jam lah. 1 jam punya pergerakan. Sampai pukul 3. Sampai pukul 3. Last dia turun. 3.15 dah habis dah. Lepas tu dia dah start naik. Tapi kat sini nampak satu color je. Tapi momentum dia start slow. So dia dah kembang balik. Sampai dekat sini dia start sentuh balik. Ni Asia punya market. Ini dekat UK punya market.
pagi ada momentum, petang slow. Malam baru ada momentum. Nampak? Hmm. Okay. So far tu faham? Faham. Stokastik ni tak ada masalah, senang. Sebab dia just support untuk kita punya analisis. Okay. Okey. Ada soalan so far? Tak. Sure? Betul. Tak ada. Betul eh? Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak ajar satu benda. Okay. Yang ini kita panggil sebagai mother candle. Warna merah ni mother candle. So dia akan ada 1, 2, 3. Yang ini kita panggil sebagai candle break. Dia break candle merah ni. Okay. So bila dia ke break candle merah, you boleh ambil dia punya body untuk tarik Fibo. Yang ini yang saya punya signal. Yang ni kita panggil candle break. Candle break punya setup. Nampak? Dia 3 candle yang duduk atas daripada mother tu. Syarat dia mesti mother candle 1, 2 candle dia tak break candle merah ni. Candle ketiga dia break. Dan dia naik. Dan you nampak kat sini dia punya Fibo level 1, 2, 3, 4. Ini time frame besar tau, H1 tau. Ini kita nak dapat major trend. So kalau you boleh pegang setup ni, you faham dia punya teknik ni, jauh ni boleh makan ni bro. Maksud dia yang Lepas merah ni tu kita dia, akan ambil daripada sini sampai sini. Apa dia? maksud dia yang merah tu dia tak break yang hijau selepas mother tu kan. Macam mana? Kan mother tu lepas tu dah hijau. Hmm. Lepas tengah tu kan dia merah. Yes, Maksudnya merah tu dia tak break yang hijau tu, hijau sebelum tu. betul. Betul. Oh. Dan kemudian baru dia break. Yang ni kita panggil candle break punya pattern. Empat batang ni kita panggil sebagai candle break pattern. Kita panggil sebagai candle break pattern. Boleh masuk lagi tak ni? Banyak ni. Boleh. Okay. Yang ni kita boleh panggil candle break pattern tak? Dia tak ada 3 candle pun. Ni 2 candle dia break. Boleh tak? Boleh sebab dia break, dah break yang merah sebelum tu. Ni ada candle dia break. Candle break. Masuk ini berapa hari ni start ni? 1, 3 hari. Oh, Mana 3 hari? ni Ya. Ni seminggu lah dia. Ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. oh. Ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Yang ni daripada hari Selasa ni. Tak. Dahsyat. Jadi senang kan? Nampak senang kan? Oh. Kalau faham memang senang. You dapat entry position dekat sini, level 100 ni. Level 100 ni entry position ataupun kat atas ni. Ada tak position yang turun kena sini? Tak ada. Tak ada. Kata kita entry kat sini sampai level 100, 200 pip pak. Kan?
206 pip. So kita punya auto TP, auto stop loss kita 200 pip, just nice. Ada tak candle yang turun balik? Tak ada. Tak ada. So dekat mana nak re-entry? Semua candle merah ni Merah. dengan tempat yang dia touch MA50 untuk re-entry position buy. Satu saya cakap, bila ada setup, jangan ada setup buy ataupun bullish, jangan cari sell. Concentrate pada buy. Bila ada setup sell, kita concentrate sell. Jangan cari buy. Macam tu. So kita selamat lah. So kalau kata tengok, alamak, tak sempat masuk position lah. Dia dah naik. Apa yang kita boleh buat? Duduk diam-diam. Tunggu dia turun. Sebab apa yang naik mesti akan turun. Apa yang turun mesti akan naik. Dia pegang tu je. So kalau kata dia naik, dah naik tinggi lah. Tunggu dia turun. Then re-entry buy. Dan dia naik. Tunggu dia turun, buy. Tunggu dia turun, buy. Tunggu dia turun, kita buy. Okay, clear. Clear. Senang. Nak try dulu. Bunyi senang kan? Okay. Hmm. Right. So, ada soalan tak so far? Tak ada lagi. Sure. Sebab dia tanya. Lepas ni aku suruh kau buat presentation buat tau. Wih. Yelah, nak tahu kau punya tahap pemahaman ke tu macam mana. Aku cerita memang sedap sebab apa? Benda dah hari-hari aku tengok. Apa yang aku sampaikan ni aku nak tahu berapa tahap pemahaman tu. Okay. Last cerita pasal reversal chart pattern. Okay. Reversal chart pattern ni bila market price macam ni double top, bawah ni double bottom. Kenapa nak double top double bottom ni? Sebab apa? Bila dia tengah buat kenaikan, dia buat double top, dia akan turun balik sampai level yang dia break, dia naik tu. Sama juga bila dia buat double bottom. Bila dia tengah turun, dia buat double bottom, dia akan naik balik dekat mana dia break. Neck to neck kita panggil. Okay. So kat situ, kalau kata nampak double bottom, bila kau nak ambil reversal dia, make sure jangan over. Kadang-kadang orang ni over. Double top double bottom lah dia nak ambil panjang. Sedangkan dia naik tu, double bottom tu sampai tempat dia break je. Dan ada kemungkinan besar dia akan turun lagi. Sama juga bila dia naik. Dia turun tu sementara je. Walaupun dia bagi double bottom, double top, dia akan turun sekejap, dia akan naik balik. Selepas dia break balik dekat dia punya break buy dia. Macam tu. So double top, double bottom memang kuat. Tetapi berapa jauh dia nak pergi, macam soalan kau tadi, nak tahu dia sampai mana dia break. So ni adalah salah satu cara. Okay. So bila dia bagi double top, macam ni dia tengah naik-naik, dia buat double top. So dia nak turun sampai mana? First dia akan turun sampai tempat dia break. Secondly dia akan turun lagi sampai tempat dia break juga. Initial break dia kat mana? Kita kena tengok initial break dia kat mana. Okay. Sama juga bila dia dalam momentum menurun. Bila dia turun laju dan dia naik, dia turun balik, dia buat double bottom. So dia akan naik balik dekat tempat first dia break, dan dia akan naik lagi dekat tempat initial break dia. Dan kalau kata momentum dia nak naik tak kuat, dia akan turun lagi. So sampai bawah. Faham tak double top double bottom? Maksudnya kerana kalau dia sampai tengah tu, maksudnya tu untuk re-entry kan? Yang mana? Sini. Contoh yang second. Ni. Yang ni chart. Ni dia punya line chart. So macam ni lah. Dia turun. Naik. Dia buat double bottom. Di sini nampak double bottom. Kita entry kat line ni. Kat neck line dia ni. Tapi dia nak.
Kat sini kita boleh dapat entry. Kat sini kita tak nampak lagi. Bila dia naik sampai sini baru kita nampak. Dekat sini kita entry sampai dekat dia punya initial break dia. Yang yang sebelum ni kan. Sebelum ni dia break kat mana. Okay. Sama. Either one sama. Double top, double bottom sama. Okay. Okay. Untuk head and shoulder pula, bila dia momentum tengah naik cantik, dia akan buat macam ni. Macam W terbalik. Okay. Ada orang kata W terbalik. Ini dia kata M terbalik. Okay. So dia akan naik, dia akan turun, dia naik balik, buat high. Dan dia turun buat new low. Dia naik tak break new high. Dan dia akan turun balik. So ini dia punya penurunan ni pun sama. Tengok dekat mana initial break dia, okay, kat situ dia punya TP. Jangan hold panjang-panjang sangat. Sebab biasanya bila lepas dia buat head and shoulder, dekat sini dia akan sideways, dia boleh naik balik. Okay. Dia boleh turun juga, tak ada masalah. Tapi nak tahu dia turun, dia kena buat bawah ni. Ada rising wedge atau falling wedge untuk continuation. Okay. So head and shoulder atas dia untuk turun bawah. Kalau inverse head and shoulder dia terbalik. Dia dekat bawah dia buat dia buat head and shoulder untuk dia naik. Sama juga TP kita dekat initial break dia. Okay. So yang bawah ni adalah continuation kepada yang atas ni sebenarnya. Kenapa? Bila you nampak ada head and shoulder, you akan jumpa bila dia akan membuat penurunan atau kenaikan macam ni. So kalau rising wedge, dia akan buat bentuk macam ni. Dia rapat. Makin lama makin kecil, momentum masih naik. Tiba-tiba dia jatuh. Okay. Dia akan jatuh, dia patah balik. Ni pasal tu dia panggil reversal chart pattern. Oh, dia katuk kat ujung tu, lepas tu dia turun. Yes. Itu kalau dalam momentum, naik. Dan dia jatuh. Selalunya dia akan jadi rising wedge ni selepas head and shoulder kan? Dia ada dua pattern tau ni. Jangan tak nampak. Yang ini kalau dia uptrend. Dia tengah uptrend. Dia naik. Dia buat rapat macam ni. Faham dia jatuh. Kalau downtrend, dia tengah turun. Dia buat kenaikan. Faham dia jatuh. Yang ni rising wedge. Kalau falling wedge, downtrend, dia tengah turun. Faham dia naik. Kalau dia buat uptrend, dia tengah naik, dia buat penurunan dan dia naik. Dia ada 4 pattern kat situ. Rising wedge ada 2 jenis, untuk uptrend satu, untuk downtrend satu. Falling wedge ada 2 trend juga. Downtrend satu, uptrend satu. Biasanya dia akan jadi benda ni bila tahu. Selepas dia buat head and shoulder, dia akan buat sideways kat ujung ni. Dekat ujung ni dia akan buat benda ni. Apa dia nak buat? Nak sambung ke nak turun? Okay. Dia akan mengecut gitu. So yang ni you kena buat trend line lah. Itu kita panggil trend line. Contoh macam ni. Ni tengah naik kan? Tengah naik, lepas tu dia buat apa? Nampak? Ni ada contoh cantik ni. Tapi ni macam straight. Mana dia nak bunyi? Sama tak macam tadi? Sama. Apa yang sama? Mana yang sama? Rising ke falling? Falling. Rising. Uptrend kan? Uptrend kan? Dia tengah menaik kan? Tengah menaik.
rising. Momentum tengah naik. Betul tak? Oh, pada buka merah tu dia turun. Tak tahu lagi. Kena tengok. Okay. Satu kita tahu dia tengah momentum naik. Betul tak? Dia momentum naik dan dia buat macam ni. Dia tengah momentum naik dan dia buat ni. So sekarang ni dia nak jatuh ke dia nak naik? Nah, Dia nak jatuh ke dia nak naik? jatuh. Kalau ikut dari So, tu, jatuh. nampak macam jatuh kan? Sebab dia tengah naik. Lepas tu dia buat momentum. Dia tengah naik. Dia tak buat naik bro. Dia tengah naik. Dia buat momentum menurun. Dia nak naik lagi bro. Yang bawah ni. Dia ni. Sama tak? Oh, dia punya macam segitiga tu ke bawah. Dia ada 4 pattern ni tau. Kau kena hati-hati. Dia ada 4 pattern. Kau kena ada tipat. Dia tengah momentum naik. Lepas tu dia buat penurunan. So next dia nak buat apa? Patutnya dia naik. Betul tak? Dia tengah nak naik. Dia buat momentum menurun. Kat sini dia nak naik. Macam tu. Cara baca dia. So kita ada 4 pilihan kat sini yang kita boleh tengok. Apa dia buat? Ni kita panggil falling wedge. So dia tengah naik, dia turun, dia naik. Dia bukan rising wedge, dia falling wedge. Okay. Okay. So yang ni kita panggil sebagai apa ni? Dia uptrend. Uptrend. Falling wedge. Nama dia. Betul tak? Ni falling wedge. Untuk pattern yang ujung ni. Dia uptrend, dia buat lower high, dia buat lower low. Price break, uptrend, resume. Sama tak? Cuma ni belum jalan. Ini yang kita tunggu ni. Dekat sini yang kita tunggu bro. Dia nak naik ke dia nak turun? Ini paling best. Apa kata dia nak naik, apa kata dia nak turun? Kita nampak okay ni falling wedge. Macam mana kau nak dapat lagi satu confirmation kata okay confirm dia nak naik? Dia buka satu candle lagi. Ke mana? Ke atas. Sebab dia candle hijau. Okay. Dia bukan satu batang candle, dia kena buka 2 batang candle. Oh. Maksudnya hak falling wedge ataupun hak satu lagi tu dia memang kena buka 2 batang candle baru tahu dia ke mana. Kenapa aku cakap 2 batang candle? Sebab apa? Bila dia buka sebatang candle, dia akan break level resistance. Okay? Sebatang candle untuk dia break resistance. Once dia dah break resistance, the next candle dia akan test resistance. Then baru dia naik. Kalau next candle, dia buka first candle, dia break resistance, dia buka second candle, dia turun balik. Jadi apa? Tak jadi lah, falling wedge. Kalau buka second tu dia turun, maksudnya dia turun. Dia turun lah. Tapi kalau dia buka satu candle, dia naik, dia break. Next candle dia buka, dia test. The third candle dia naik. Kalau yang tu dah ada confirmation, bila second candle dia turun, dia tak break, dia tutup kat situ kita entry. Bye. Faham tak? Faham. So itu confirmation untuk kita tau, bukan suka-suka tau. Sebab kita nak tahu, adakah kita masuk position ni, memang betul-betul position yang kita masuk untuk kita profit. Bukan kita masuk suka-suka, saja masuk lah. Ni nampak macam nak ni, tak nak. Sebab kita tak nak rugi. Sebab apa? Bila kau entry position dekat sini, boleh tak kau punya stop loss kat sini je? 20 pip, 30 pip, paling jauh 50 pip saja kau punya
stop loss. Berani? Kalau aku nak ambil kat mana stop loss? Dekat doji ni aku nak ambil stop loss. 50 pip saja bro. Hello. Dengar? Dengar. Ini memang very detail lah cerita tu. Kita tak nak ambil apa Azrul cakap buat 200 pip. Dekat sini lah kita punya stop loss. Tak guna stop loss jauh-jauh pun sebab apa? Dia tak akan lepas MA 50. Jauh-jauh pun kau letak kat MA 50 je, 88 pip. Cukup dah. Tapi kalau nak lagi hardcore, buat apa nak letak jauh-jauh? Letak sini lah. Aku tak rugi banyak. 50 pip je paling banyak aku rugi. Kalau dia reverse. Kalau dia tak reverse, pom dia terus naik. Oh. Betul tak? Itu memang kita main trade betul-betul concentrate lah. Kenapa ni? Kat sini aku ambil doji. Doji ni sebab apa? Tempat yang dia tak akan sampai. Oh. Doji level. So kalau kata kita ambil sini, doji level dia ni. Dia punya shadow bawah ni. Pegang kat situ je. Cukup. Kalau dia reverse, then kau rugi 66 pip je. Bukan 200 pip. Sebab kalau kata kau main lot 0.01, mungkin kau tak rasa apa-apa. Cuba kau main lot 0.10. Berasa bro. Sekali hilang, $20. Kalau main lot 1.00, sekali hilang, $200. Sikit. Itu cerita dia. Kenapa kita nak kena sharp betul-betul sharp entry. Cukup confirmation, cukup sifat first candle buka, second candle buka, test, third candle kita ambil pump naik. Kat sini pun kau nampak dia punya penurunan, kenaikan dia. Okay, clear? Boleh. Apa dah? Boleh lah. Memang tengah hari dah slow. Okay, yang ini adalah continuation chart pattern. Sama tak ni dengan tadi? Sama? Sama juga kan? Bullish pendant. Momentum tengah naik, dia buat kuncup dan dia naik. Kalau bearish punya pattern, dia turun, dia buat kuncup dan dia turun lagi. Kalau bullish punya rectangle, dia buat straight, kotak macam ni. Ataupun straight line macam ni. Atas high dengan low dia dalam resistance level dan support level. Sama juga bila bearish punya pattern. Yang ini chart pattern. Kalau kau master chart pattern ni, dah cukup dah. Tak payah nak belajar benda lain lah bro. Sebab tadi sebab dia tengah bullish, so dia kucuk macam tu, dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi. Sama tak macam tadi? Sama-sama. Tu dia kata. Kan? Ini boleh jadi falling wedge. Ini juga boleh jadi sebagai bullish pendant. Tapi kau nampak tepat macam bullish pendant. Kan? Nampak macam apa cantik? Bullish pendant. Sebab hujung dia dikatuk terus. Kenapa yang ni tak? Ni hujung dia macam buka lagi. So, chart pattern, ini nama-nama dia. Oh, banyak. Ini saja, tak banyak. Ini saja. Tapi yang penting, apa? Confirmation. Next candle ni dia buka apa? Break resistance. Dan kita ambil buy. Tapi kalau dia turun bawah, dan kita boleh ambil sell.
Boleh jadi tak? Dia turun dulu baru dia naik. Tak boleh ke tu? Kau tengok tadi. Boleh. Kalau dia turun, dia buat shadow je. Body dia kat sini je. Oh, Lepas tu dia naik, sekali dia naik. body dia still dalam area support and resistance tu. Yes. Dia buat shadow je. Okay. Tuan buka time frame satu jam tak nak tengok. Oh, okay. Senang. So bila you ada banyak analisis macam ni, kita ada confident untuk tahu direction ni. Maksudnya kat sini kita confident dekat sini apa? Nak re-entry buy. Oh. Kalau kata direction dia untuk sell bila dia break. Dan terbatal lah dua-dua tu. Tapi pada keadaan sekarang kita nampak dia nak jadi Bye. sama ada dia betul jadi buy. So ni adalah bullish panel. Okay. Ini pilihan yang kita ada. Dan apa yang buat dia kuat? Dia syarat dia factor tu kena dua sentuh atas line tu. Apa gambar rajah ni bagi? Tadi mula kita nak ambil ni kan? Kita nak ambil apa? Nak ambil ni. Falling wedge. Ya. Betul? Oh. Tapi bila kita tengok dekat sini, sebenarnya dia adalah ni. Bullish panel. Okay, kenapa? Nampak ada punya marking apa? Hijau, merah, hijau. Nampak tak kat sini apa? Hijau, merah, hijau. Pasal tu saya cakap ni adalah bullish panel. Sebab apa? Dekat sini ada bullish engulfing. Dua batang ni ada bullish engulfing. So dekat sini yang tadi dia marking ni tadi. Sini kita punya marking. Sama tak dengan ni? Sama. kena banyak tengok chart ni, kena tengok apa dia punya syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia ni termasuk tak? Tak termasuk. Sebab apa? Dia punya momentum ni semua hijau. Semua hijau. Dekat sini semua hijau tak? Tak. Tak. Kalau dekat sini, yes. Kalau dekat sini, ni apa? Dekat sini pun bukan ni. Kita tak boleh pakai reversal chart pattern. Kita pakai continuous chart pattern, which is bullish rectangle. Kenapa bullish rectangle? Sebab dekat sini ada box dia. Oh. Betul tak? Sama tak? Ni banyak ni aku ajar kau hari ni. Biasa orang aku ajar satu hari ni. Hari ni bagi semua. Sebab kau dah pernah tengok chart, so senang sikit nak ajar. Tuan buka balik tuan tadi gamak tu contoh. Sama tak? Dia buat base dan dia naik. Oh, syarat dia yang last kali tu mesti hijau tuan. Ni. Ha. Bukan. Low dia. Low dia sama. Oh, dia punya ni. Low dia. Okey. Low dia. Dia double dia low lah. Low. Ini adalah dia punya first low dia.
candle merah ni. Hmm. Lepas tu tak ada satu pun yang break low dia. Betul-betul. Sebab dan baru ni kita panggil sebagai bullish rectangle. Lepas tu yang ini nak ambil, kat sini ada bullish rectangle. So dekat sini kita ada bullish candle. Cukup syarat dia tak? So dekat sini sebab dia ada bullish engulfing. Mana bullish engulfing dia? Ini bullish engulfing dia. Kat sini dia punya low dia. Dia tak break low. Merah hijau tu. Tapi untuk market pada hari Isnin agak berisiko untuk kita terus pick up pattern ni. Sebab apa? Hari Sabtu dan hari Ahad, adakah market tak bergerak? Tak